karakter ni sama macam Umar juga. Cuma Umar ni mungkin tak tahulah. Umar akan ada je. Saya pernah jumpa jemaah-jemaah ahli-ahli yang kalau kita berjumpa tu jenis keras macam ni ada. Ada. Tapi selepas tu selalunya orang tak lantik dia jadi ketua ataupun tak lantik sebab terlampau keras sangat kan. Saya pernah kuliah di satu tempat. Bila sampai tu dia briefing kat saya. AJK lah. Ustaz start kuliah saat ni, kuliah maghrib lah. Kami sini tak nak gear 1, terus gear 4 dia kata. Tu. Saya pun apa gear 1 gear. Mana tak nak lembut-lembut, nak je naik keras, hentam kan. Udah macam tu pula. Kan? Nah, sudahnya saya tak hentam. Siapa saya hentam demo yang suruh hentam tu? Lepas tu tak panggil hentak dah. Dia ada karakter tu, ada yang jenis macam Abu Ubaidah, ada macam Osman, ada lembut. Kalau tengok cerita Osman, dia terlampau penyayang. Bodyguard nak jaga dia pun dia tak bagi. Waktu perusuh, kita kata perusuh lah, pemberontak dah kepung rumah kan, dia tak bagi bodyguard jaga dia. Biar dia mati seorang. Dia tak nak libatkan bodyguard lain pun mati. Osman dah macam tu pula jiwa dia. Karakter tu akan ada je sampai bila-bila. Saya jumpa ada satu orang ustaz daripada Ipoh ni, dia dijemput untuk berceramah di Greek. Agak jauh lah juga kan. Kebetulan kereta dia rosak. Memang rosak. Dia ada motor kapcai. Dia pergi dengan motor kapcai tu. Lepas tu orang tanya lah, ustaz batal lah kan pergi motor kapcai jauh tu. Dia kata, aku risau nanti Allah tanya, kenapa tak pergi ceramah, orang dah jemput dah untuk sampaikan kalimah Allah, dah ada peluang dah untuk sampai, kenapa kamu beralasan kereta rosak, sedangkan ada motor, pergi je naik motor. Dia boleh sampai tahap tu, dia punya penghayatan tu. Kita batal lah, ataupun mungkin pinjam kereta kawan ke, minta ke siapa tolong kan. Dia pergi naik motor kapcai. Mungkin dia pergi awal sikit ke apa ke, berapa kali berhenti tak tahulah. Dia kata dia takut nanti Allah tanya, kenapa tak pergi ceramah? Kenapa semudah itu kamu batalkan ceramah? Sedangkan itu peluang untuk kamu sampaikan dakwah. Tu dahsyat kan? Okey, sambung. Abu Zar. Mana tadi? Sebagaimana mana tadi? Muka surat apa? 96. Tadi kita kali ke belakang sikit kan, 94 tu kan. Sesungguhnya tadi kan, ia hidup menjalani wasiat itu dan di tempatnya pula corak hidupnya sesuai dengan wasiat itu hingga ia pun menjadi hati nurani masyarakat dari umat dan bangsanya. Berkata Sayyidina Ali, ini kita ulang baliklah, tidak seorang pun yang tinggal sekarang ini yang tidak mempedulikan celaan orang dalam menegakkan agama Allah kecuali Abu Zar. Tapi orang-orang macam ni kadang-kadang kita jadi rimeh lah ibaratnya kan. Dia keras sangat, semua benda dia nak tegur. Cuma sikap kalau saya, kita melihat yang positif kan. Dia ni hebat dalam dakwah. Macam kita cerita sebelum ni lah, satu kampung dia boleh Islamkan, kita pun tak lalu. Kita melihat kebaikan, kelebihan yang ada pada seseorang. Setiap orang ada lebih, ada kurang dia. Kita sendiri pun begitu. Jadi kita ambil yang positif, yang elok, yang tu kita manfaatkan, kita istifadahkan. Yang lemah tu, itu kelemahan dia. Mudah-mudahan dia boleh perbaiki. Kelemahan dia itulah kita tampung. Kelemahan kita, kita tak mampu nak dakwah orang, ditampung oleh dia. Jadi akhirnya konsep saling melengkapi itu berlakulah. Sebab tu kita biasa dengar ungkapan, jangan tengok kebaikan yang kita buat pada orang kan, tengok keburukan kita. Dan jangan tengok keburukan yang orang buat pada kita, tapi pandanglah kebaikan dia, supaya kita ni hidup dalam keadaan harmoni, dalam keadaan yang orang kata
tak banyaklah prasangka ataupun macam-macam lah hati, penyakit hati ni, Allahu Akbar. Ya. Hidupnya dibaktikan, ya, hidupnya dibaktikan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta. Itu dia punya pantang dia. Dia tak boleh tengok kalau ada pemimpin, pembesar yang menyalahguna kuasa, kemudian dengan kuasa yang ada kerjanya menambah kekayaan. Untuk dibaktikan juga untuk menjatuhkan yang salah dan menegakkan yang benar. Itu dia punya prinsip hidup lah, moto dia, slogan dia. Ya. Mengambil alih tanggungjawab untuk menyampaikan nasihat dan peringatan. Mereka telah melarang ia dari memberikan fatwa. Maknanya pihak-pihak berkuasa lah. Ya. Tak benarkan dia berceramah, tarik balik permit, tarik tauliah apa semua. Tetapi suaranya bertambah lantang. Katanya kepada orang yang melarang itu, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, seandainya tuan-tuan meletak pedang di atas bahuku, ya, diugut sampai letak pedang lah dekat leher, ibarat begitu. Sedang menurut rasa hatiku masih ada kesempatan untuk menyampaikan ucapan Rasulullah ataupun hadis Rasulullah SAW yang pernah aku dengar daripadanya, pastilah aku akan sampaikan juga sebelum tuan-tuan menebas batang leherku. Jadi kita tak heranlah, memang itulah Abu Zar. Ya, peringkat mula-mula dulu kan, yang dia kena belasah dekat Kaabah tu kan, dia kan peduli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak peduli kena belasah pengsan. Sedar-sedar tak adalah kata sakit lepas okey aku tobat dah, tak ada. Kering. Dia sebab tu karakter dia ni pun, kalau kita cuba memahami psikologi lah, datang daripada mana pula perangai dia macam tu. Bani Ghifar tu kan. Sebab tu bila Nabi tanya, kamu daripada mana? Ghifar. Nabi pun kagum kan. Nabi dah boleh faham dah, dia ni lagi mesti macam ni dia punya kepala dia. Ghifar. Nak kata apa? Kan? Dia bukan jenis bani-bani lembut ni. Bani perompak dulu, perompak padang pasir, penyamun kan, samsing, gamester. Dia takut apa? Okey, baik. Wahai, kenapa kaum muslimin enggan mendengar nasihat dan tutur katanya waktu itu? Seandainya mereka mendengar, pasti fitnah yang berkobar di tengah masyarakat Islam menjadi padam dan mati dalam kandungan tanah. Okey, tak apalah tu. Kini, ini babak akhir. Abu Zar telah menghadapi sakaratul maut di satu tempat bernama Rabzah. Satu tempat yang dipilihnya sebagai tempat kediaman setelah terjadi perbezaan pendapat dengan Khalifah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dia pergi jumpa Sayyidina Osman. Itu tuan-tuan boleh bacalah, yang saya skip tu baca balik. Nah, marilah kita mendapatkannya untuk melepas kepergian orang yang besar ini dan menyaksikan akhir kesudahan dari kehidupannya yang luar biasa. Seorang perempuan kurus yang berkulit kemerah-merahan dan duduk dekatnya menangis. Perempuan itu adalah isteri kepada Abu Zar. Jadi rupa-rupanya Abu Zar ada isteri. Baru kita jumpa kat sini. Menangis. Lalu Abu Zar tanya, apakah yang membuatmu menangis? Padahal maut itu pasti datang. Jawabnya, kerana Tuan akan meninggal. Padahal kita tidak ada kain untuk mengkafankan jenazah Tuan. Ya, jadi Abu Zar tanya, yang kenapa menangis? Ya, mati ni semua orang akan lalui. Itu takdir Allah.
Jadi isteri dia pun jawab, bang, saya menangis sebab mengenangkan, kalau nak urus jenazah abang nanti, kita tak ada kain kafan. Sebab mereka dah asingkan diri daripada masyarakat. Ni betul-betul beruzlah ni. Abu Zar tersenyum. Tersenyum ramah. Seperti halnya orang yang hendak merantau jauh. Ia pun berkata kepada isterinya, janganlah menangis. Pada suatu hari, ketika saya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama beberapa orang sahabat yang lain, saya mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, pastilah ada salah seorang di antara kamu sekalian yang akan meninggal di padang pasir liar. Padang pasir liar ni maksudnya jauhlah pada orang. Pasti salah seorang daripada kamu yang waktu tu bersama-sama Nabi, duduk dengan Nabi, salah seorang daripada kamu ni pasti akan meninggal jauh daripada orang ramai. Tapi waktu dia meninggal tu akan disaksikan nanti oleh sekumpulan orang-orang beriman. Faham Jadi kata Abu Zar, semua yang ada di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pun meninggal di kampung masing-masing ataupun di hadapan jemaah kaum muslimin. Sama ada di kampung masing-masing ataupun di taman, di qaryah, ada orang lah meninggal di taman masing-masing, kampung masing-masing. Nah, inilah daku sekarang menghadapi maut di padang pasir. Maknanya tinggal dia seorang je dalam kumpulan tu. Cuma tak pastilah berapa orang kumpulan tu, tak didetailkan lah. Tapi kita boleh faham yang lain semua dah mati. Dan mereka mati di kampung masing-masing di hadapan jemaah ahli qaryah. Sekarang ni tinggal aku seorang lah yang menghadapi maut di padang pasir. Maka perhatikanlah olehmu, dia suruh isteri dia, perhatikan olehmu jalan. Maknanya cuba intai, tengok dekat jalan. Siapa tahu kalau sekumpulan orang-orang beriman itu sudah datang. Demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak pula didustakan. Apa yang aku cakap ni aku tak bohong. Datang daripada Nabi dan Nabi pun takkan Nabi berdusta. Itu maksud, aku tidak berdusta dan aku tidak pula didustakan. Takkan Nabi nak berdusta dengan aku. Nabi orang yang paling benar. Jadi dia suruh isteri dia, cuba jenguk-jenguk tengok. Buka pintu tengok, kok dah sampai dah rombongan yang Nabi maksudkan tu. Tidak berapa lama, rohnya pun kembali ke hadrat Allah. Jadi Abu Zar pun meninggal dunia. Dan benarlah, tidak salah lagi, ternyata kafilah atau rombongan yang sedang berjalan cepat di padang Sahara itu terdiri atas sekumpulan kaum mukminin yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Rasulullah. Sebelum ke tempat tujuan, dia orang adalah destinasi tujuannya, kan? Tapi memilih untuk ambil jalan kat situ. Jalan di mana dekat dengan rumah Abu Zar tu. Jadi sebelum menuju ke tempat tujuan, ke destinasi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an telah melihat sosok tubuh terbujur seperti mayat, sedang di sisinya ada orang tua, isteri tadilah, dan seorang anak. Ada seorang anak. Abu Zar ada seorang anak. Tak disebutlah laki ke perempuan, umur berapa. Kedua-duanya menangis. Menangislah kehilangan orang tersayang. Beliau mengarahkan kekang kenderaan ke tempat itu, diikuti dari belakang oleh anggota kumpulan tersebut. Jadi rombongan tu dipimpin, diketuai oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ini pun satu nama sahabat yang popular lah. Salah seorang senarai yang masuk dalam senarai apa? Hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Mas'ud. Sebaik sahaja pandangan matanya jatuh ke tubuh mayat, nampak olehnya wajah sahabatnya, saudara seagamanya dan saudaranya dalam membela agama Allah, yakni Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Air mata Abu Zar, Abdullah
Ibnu Mas'ud ni tadi berderai membasahi pipi di hadapan jenazah. Ia berkata, sangat benarlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, engkau berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan nanti juga sebatang kara. Ibnu Mas'ud pun duduk, lalu diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain tentang maksud daripada pujian yang diucapkan tadi. Maknanya Abdullah Mas'ud ni tuan-tuan, dia masih ingat apa yang Nabi kata dekat Abu Zar. Nabi pernah kata dekat Abu Zar, wahai Abu Zar, engkau ni berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan nanti pun sebatang kara. Nabi pernah cakap dekat Abu Zar macam tu. Okey, macam mana dialog tu boleh lahir? Jadi Ibnu Mas'ud dia nak refresh balik, dia nak bernostalgia lah sikit kan. Dia nak kenang balik. Ucapan tersebut terjadi pada waktu perang Tabuk, tahun ke-9 Hijriah. Maknanya dah hujung-hujung lah ni. Madinah punya fasa kan, tahun ke-9 Hijriah, perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang agak besar juga. Nak lawan dengan tentera Rom. Ya. Sebelum perang Tabuk tu tak silap saya, perang Mu'tah. Dah pernah lawan dah tentera Rom. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah tu tuan-tuan, Nabi pernah hantar duta lah untuk berdakwah kepada tentera Rom ni ataupun Raja Rom. Kan Nabi akan buat macam tu kan. Nabi tulis surat menyeru mereka kepada Islam. Nabi panggil sahabat, nah bawa ni pergi bagi dekat Raja Rom. Bila sampai dekat Rom, dia perbunuhnya duta Nabi tu, dipancungnya. Itu yang Nabi marah sangat. Nabi hantar tentera. Terjadilah peperangan Mu'tah tu. Ya, tak silap saya, dalam 4,000 ke tentera Islam pergi ke Mu'tah tu, dekat-dekat 1,000 kilometer perjalanannya tuan-tuan, jauh 900 lebih, nak dekat-dekat 1,000 kilometer kan. Tu Mu'tah, dekat-dekat belah Syam lah. Ya. Diketuai oleh antaranya Abdullah ibnu Rawahah jadi panglima dia. Bila sampai dekat Mu'tah tu, mereka tengok tentera Rom sebanyak 200,000. Dah bersiap sedia. 200,000 nak lawan 4,000. Bergoyang juga masa tu sahabat-sahabat macam, "Oi, betul ke ni?" Lalu Abdullah bin Rawahah kata, "Kita datang sini untuk apa? Ni dah jauh, beratus-ratus kilometer dah berjalan. Datang untuk apa? Kita datang untuk mati syahid. Jadi lantaklah 200,000 ke 20,000 ke lawan lah." Tentu semangat kan. Perang tu Nabi tak ikut. Perang Mu'tah Nabi tak ikut. Nabi hantar sahabatnya. Lepas tu yang perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ni dahsyat lah. Ya, musim panas. Okey, tengok. Rasulullah telah mengarahkan untuk maju menghalang dan menghadang kemarahan pasukan Rom. Okey, kenapa Nabi keluar daripada Madinah, berjalan sejauh itu, tak tunggu je di Madinah? Sebab Nabi tak nak libatkan orang awam. Itu strategi kan. Kalau 200,000 tentera Rom datang menyerang Madinah, bukan tentera Islam sahaja yang terkorban, habis nanti ibaratnya satu bandar akan diranapkan kan. Jadi kaedahnya pergi, Nabi menghadap di luar. Itu dahsyat kan, strategi Nabi. Yang terlibat hanya tentera-tentera saja, orang perempuan, kanak-kanak duduklah di Madinah, adalah wakil-wakil yang menjaga. Ya. Menghadang kemarahan pasukan tentera Rom yang telah berhimpun di satu tempat. Telah siap sedia berperang dan menggempur umat Islam. Kebetulan waktu Nabi menyeru kaum muslimin untuk berjihad, di saat itu telah berlaku musim susah dan panas terik. Tempat yang akan dituju jaraknya sangat jauh. Tabuk ni di bawah sikit pada Mu'tah, rasanya dalam 600 km. Okey,
Jadi musim susah, panas, terik, jarak jauh, sedangkan musuh menakutkan. Musuh ni berlipat kali ganda. Itu cabaran. Sebahagian kaum muslimin ada yang enggan ikut kerana memberi berbagai-bagai alasan. Rasulullah dan para sahabat berangkat diikuti oleh sebahagian orang yang berasa teragak terpaksa kerana enggan. Dan bertambah jauh perjalanan mereka, bertambah pula kesulitan dan kesusahan yang dideritai. Bila ada orang yang tertinggal di belakang, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, si fulan telah tertinggal." Jadi orang pun bagi laporan lah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada sahabat kita ni dah tertinggal kat belakang ni kan. Musim panas, penat apa kan, tak larat jalan pun pelan." Maka tengok apa jawapan Nabi. "Biarkan. Seandainya dia berguna, tentu akan disusulkan oleh Allah pada kalian. Dan seandainya tidak membawa manfaat, nescaya Allah telah membebaskan kamu sekalian daripadanya." Jelas kan? Apa pendirian Nabi masa tu? Yang tertinggal tu biar, kita tak tunggu dah. Kita tak tunggu, sorry nak tunggu. Kalau dia berguna untuk kita, sampai masa nanti dia akan follow kita juga. Dia akan sampai juga dalam rombongan kita ni. Tapi kalau dia tak memberi manfaat pada kita, dia tak akan ikut kita lah. Maknanya Allah tapih dia. Jadi memang dalam jemaah ni proses penapisan tu memang ada. Nabi tak kata pujuk, okey kita tunggu, tak apa kita tunggu dia datang, tak ada. Kalau dia boleh memberi manfaat, nanti Allah akan gerakkan hati dia, dia tak patah balik, dia akan ikut kita. Walaupun mungkin terlewat sikit lah. Tapi dia akan sampai, dia akan join kita. Tapi kalau dia tak memberi manfaat pada kita, biar aja. Biar. Dia macam tu konsep dia, tuan-tuan. Okey. Keldai. Mana dia tadi? Pada suatu hari mereka melihat di persekitaran dan nampak keldainya menyebabkan ia terlambat. Rasulullah pun mengulangi jawapan tersebut. Keldai Abu Zar memang telah sangat letih disebabkan lapar dan haus serta terik matahari. Jadi antara yang tertinggal kat belakang tu salah seorangnya Abu Zar. Jadi dia berkata, tunggulah Abu Zar, sebab Abu Zar ni kalau dia datang di join kita, kita pun tambah semangat. Dia punya karakter kan hebat, ganas, garang. Kalau dia ada, kita pun tumpang semangat dia. Tapi Nabi kata tak ada tunggu, lantaklah Abu Zar ke siapa ke. Kalau dia berguna, dia sampai. Kalau dia tak ada, dia batah baliklah. Jadi sahabat tu macam nak pujuk Nabi, suruh tunggulah kejap. Abu Zar tu kan, kalau perang memang perlulah Abu Zar. Tapi Abu Zar ni pula masalah keldai dia. Keldai dia pun dah tak larat dah. Keldai Abu Zar memang telah sangat letih disebabkan lapar dan haus serta terik matahari hingga langkahnya menjadi longlai, cepat tapi kelelahan bagai merantai kaki. Abu Zar berasa bahawa jika demikian ia akan tertinggal lagi jauh dari kaum muslimin, maknanya rombongan Nabi, hingga tidak dapat mengikut jejak mereka. Maka ia pun turun dari atas kenderaannya, diambilnya barang-barang dan dipikul di atas bahu, lalu diteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Jadi Abu Zar kata, aku berjalan ni lagi laju pada keldai ni. Dipercepatkan langkah di tengah-tengah padang pasir yang panas bagai menyala itu agar dapat menyusul Rasulullah dan para sahabat. Di waktu pagi ketika kaum muslimin telah menurunkan barang-barang mereka untuk berehat, dah sampai masa berehat, tiba-tiba dari salah seorang anggota rombongan melihat debu naik ke atas dari jarak jauh, sedang di belakangnya nampak sosok tubuh seorang lelaki yang mempercepatkan langkah. Maknanya yang lewat tadi ni dah sampai, dah tinggal Abu Zar je betul-betul last sekali. Dia banyaklah yang terlewat kan, yang tertinggal kat belakang, penat apa semua, tapi semua dah sampai. Ini cerita ni tinggal dia seorang je. Wahai Rasulullah, kata orang yang melihat itu, ada seorang laki-laki berjalan seorang diri. Jawab Rasulullah, mudah-mudahan orang itu ialah Abu Zar. Jadi Nabi kata, aku harap Abu Zar lah tu. Sebab Nabi pun faham, walaupun dia terlewat, yang dia kenal Abu Zar takkan patah balik. Dia mesti akan ikut serta dalam perang ni kan. Cuma dia lambat lah. Aku harap Abu Zar. Mereka melanjutkan perbualan sambil menunggu pendatang itu selesai menempuh jarak yang memisahkan mereka.
di saat mana mereka akan mengetahui siapa dia. Musafir mulia itu mendekati mereka secara lambat, langkahnya bagai disentak dari pasir lembut yang membara, sementara bebanan bekalan di bahu bagaikan menindih tubuhnya. Namun ia tetap gembira dan penuh harapan kerana berjaya menyusul kafilah yang dipenuhi keberkatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudara seperjuangannya. Setelah ia nampak dari jarak yang dekat dengan rombongannya itu, seorang berseru, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ia adalah Abu Zar." Betul ya Rasulullah, betul. Betul lah Abu Zar. Sementara itu Abu Zar menuju langkah ke arah Nabi. Sebaik saja Rasulullah melihat nampak senyum mesra di kedua bibir baginda, sebuah senyuman yang penuh barakah dan belas kasihan. Lalu Nabi kata apa? "Yarhamullahu Aba Zarrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu." Semoga Allah merahmati, melimpahkan rahmatnya kepada engkau, wahai Abu Zar. Engkau berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Ini yang Ibnu Mas'ud ulang balik tadi tu. Bila dia tengok je mayat, jenazah Abu Zar, dia ulang balik apa yang Nabi kata, "Yarhamullah Aba Zarrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu." Setelah berlalu masa 20 tahun. Jadi yang Nabi sebut tu 20 tahun dulu ni. Perang Tabuk. Ya. 20 tahun tapi masih tersimpan dalam memori Ibnu Mas'ud. Maknanya Ibnu Mas'ud pun terlibatlah dalam perang tu. Atau lebih lama daripada itu, Abu Zar terbukti meninggal dunia di padang pasir Rabzah sebatang kara. Setelah sebatang kara pula ia menempuh hidup yang luar biasa yang tiada seorang pun sanggup menandinginya. Jadi maksud sebatang kara waktu hidup tu dia punya berani tu. Lain macam dia punya tegas dia tu, keras. Dalam lembaran sejarah ia muncul sebatang kara pula, yakni satu-satunya orang yang menjadi idola dan simbol kezuhudan maupun keluhuran cita-cita. Dan kemudian di sisi Allah dia akan dibangkitkan nanti sebagai tokoh satu-satunya pula, kerana dengan tumpukan jasa-jasa khidmat yang tidak terkira adalah tiada pula peluang bagi orang lain untuk berdampingan dengannya. Orang lain tak terikut dia punya ni. Demikianlah riwayat lengkap